Zionisme, Palestina, dan persoalan keadilan sejarah. Zionisme bermula di Eropa sebagai sebuah gerakan politik yang bersifat sekular, bukan sebagai gerakan agama. Theodor Herzl, pengasasnya, secara praktikalnya, merupakan seorang tokoh sekular yang tidak percaya kepada Tuhan. Great Britain menyokong proyek tersebut kerana kepentingan strategik di rantau itu, termasuk pengaruh terhadap terusan Suez dan laluan perdagangan ke India. Amerika Syarikat pula terus menyokong Israel kerana gabungan faktor lobi politik, kepentingan geopolitik di Timur Tengah, serta kedudukan strategik Israel sebagai sekutu ketenteraan utama. Israel menerima lebih daripada 3.8 bilion setiap tahun dalam bentuk bantuan ketenteraan daripada Amerika Syarikat. Kawalan terhadap Gaza juga mempunyai dimensi ekonomi. Gas asli luar pesisir yang ditemui berhampiran pantai Gaza dikatakan bernilai sangat besar. Namun perkara asas yang tidak boleh dilupakan ialah manusia sudah pun tinggal di Palestin pada tahun 1948. Mereka telah diusir secara paksa. Perkara ini didokumentasikan dengan jelas. Keadilan tidak menuntut kita menyelesaikan semua perdebatan sejarah sejak 2000 tahun lalu. Keadilan menuntut kita mengakui apa yang berlaku pada tahun 1948 dan selepasnya. Dari sudut genetik, orang Palestin masa kini menunjukkan kesinambungan dengan penduduk yang telah lama mendiami wilayah tersebut sejak ribuan tahun dahulu. Naratif tentang pengusiran besar-besaran orang Yahudi selepas tahun 70 Masihi juga masih diperdebatkan oleh para sejarawan. Sebahagian sarjana, termasuk dari Israel sendiri, berpendapat bahawa sebahagian besar penduduk Yahudi di wilayah itu tidak semestinya berpindah secara besar-besaran, tetapi mungkin telah memeluk agama Kristian, kemudian Islam, dan terus tinggal di Palestina. Shlomo Sand, dalam bukunya The Invention of the Jewish People, mengemukakan hujah bahawa orang Palestin masa kini mungkin merupakan keturunan penduduk Ibrani purba, bukannya orang Yahudi Eropah. Orang Yahudi Ashkenazi, khususnya dari Eropah Timur dan Jerman, sering dikaitkan dengan asal-usul genetik dan budaya Eropah, serta Kaukasus. Beberapa kajian genetik, termasuk yang dikaitkan dengan Eran El-Hai, mencadangkan bahawa orang Yahudi Ashkenazi mungkin mempunyai kaitan kuat dengan bangsa Khazar yang memeluk agama Yahudi, dan bukan semata-mata keturunan langsung orang Ibrani dari Palestin. Secara paradoks, hujah ini menyatakan bahawa orang Arab Palestin masa kini mungkin mempunyai kesinambungan genetik yang lebih dekat dengan penduduk Ibrani purba berbanding sebahagian orang Yahudi Eropah. Ringkasnya, persoalan Palestin bukan semata-mata tentang siapa yang boleh menuntut sejarah paling lama. Ia tentang pengiktirafan terhadap penduduk yang hidup di tanah itu, pengusiran yang berlaku pada tahun 1948, dan keperluan untuk menegakkan keadilan sejarah berdasarkan fakta, memori, dan kemanusiaan.